نبأ ابني آدم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dalam ayat 27 ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat 27 ini, Allah perintahkan kepada Nabi supaya bacakan utlu. Perkataan utlu, waw tu dan lah. Ya, waw dalam Quran ada masanya makna dan, ada maksanya ialah demi. Ya, cuma nak bezanya ialah kalau waw dengan demi tu, maksud demi dia mesti masuk kepada isim ataupun kata nama. Wal asri wasyamsi, ya, maknanya wal laili, dia mesti masuk kata nama ataupun isim. Tapi kalau waw dengan makna dan, biasanya dia masuk kepada kata kerja, fa'il, verb, ya. Di sini imperatif lah, imperatif, iaitu utlu. Utlu ni daripada perkataan tala yatlu. Tala yatlu. Kita selalu dengar perkataan yatlu alaihim ayatihi. Ya tak? Yatlu. Yatlu tu maknanya recite, ya. Maknanya tu untuk membaca, ya. Tapi dia ada beza sikit lah. Kalau iqra boleh baca semua benda, tapi kalau utlu dia khusus untuk Quran, to recite, ya, khusus untuk Quran. Tapi kalau iqra tu semua benda lah, semua benda, majalah pun boleh iqra, ya. Tapi kalau utlu, ini memang khusus untuk Quran. Jadi utlu daripada apa tadi? Tala. Tala yatlu. Cakap Arab ni, bukan tala cakap Melayu. Tala cakap Melayu lain. Aku tala kan kamu, ya. Jangan buat tak tentu dengan aku, ya. Korang kena tala aku orang, ya tak? Jadi tala tu dia ada alif maksurah di hujungnya, alif yang rupiah tu, ya. Tala yatlu, ya, tilawah, ya, tala yatlu tilawah. Kata namanya, dia punya nounnya ialah tilawah. Jadi tilawah tu asalnya ialah tala yatlu tilawah. Dan bila nak suruh baca utlu, dalam surah Kahfi kan, utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Utlu ma, bacakanlah ataupun recite, please recite, ya tak? Utlu ma uhiya ilaik, apa yang diwahyukan kepada engkau. Jadi bacakanlah ya Muhammad, ataupun tilawahkan. Jadi di sini nampak, ya, dari sudut mizan, ya, bahawa tilawah ataupun qiraah dengan kefahaman, itu kita punya mizan, ya. Tilawah ataupun qiraah bukan semata-mata menggerakkan lidah untuk menentukan makhraj, tapi dalam mizan bahawa tilawah itu ialah tadabbur dan mengambil pengajaran, ya. Sebab itu makalah dalam mizannya disuruh baca ini supaya ambillah pengajaran sempadan daripada kisah Qabil dan Habil. Qabil sempadan, Habil teladan. Yang baik dijadikan teladan, yang jahat dijadikan sempadan. Jadi Qabil sebagai sempadan, Habil sebagai tauladan ataupun teladan. Jadi baca dalam mizan bukan semata-mata untuk menggerakkan lidah. Dalam fiqhul mizan, baca ialah dengan kefahaman. Reading, maknanya reading means comprehension, ya. Baca bermakna faham, ya. Itu mizannya. Alaihim, atas mereka, ya. Alaihim tu atas mereka. Mereka di sini memanglah spesifiknya ialah Bani Israel. Pasal ayat Maidah ni turun di Madinah. Di Madinah tu Nabi berdepan dengan plural society,
yang mana Yahudi ni majoriti selalu buat kacau. Jadi cara bagaimana untuk berdepan dengan mereka, bacakan ke atas mereka kisah naba. Apa mana naba? Kisah pun boleh, berita pun boleh. Ada satu surah namanya suratun naba. Juz amma, juz 30. Ya, juz amma yatasaalun. Orang Perak kata ja'ama. Ja'ama kan? Dia juz amma yatasaalun. Atau lesho. Bila lesho jadi leja, ja'ama. Mika dah habis ke ngeja, alik datai A, alik bawah I, udah teman ja'ama dah. Dah makan pulut dah teman. Lepas dah Abu Tausi. Abu Tausi tu orang Baghdad. Tu Abu Tausi. Tidaklah tahu selama hari ni. Taus tu nama tempat di Baghdad, tempat lahirnya Imam Ghazali, Abu Tausi. Kita masa ngaji Ja'ma lah, bila dah sampai Abu Tausi tu ayo seronok dah weh, dah naik dah. Habis dah ngeja dah. Apa dah? Wa tammat kalimatu. Oh lagi lah seronok dah. Padahal belum tamat lagi. Jadi naba maknanya kisah, naba maknanya berita. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Berita yang agung, ya, cerita kisah berita yang besar, yang agung. Jadi surah itu dipanggil suratul naba dalam juz amma yatasaalun. Jadi kita sebut ja'ama. Ya, ja'ama ya. Je ya. Ngapa je tu? Sebab alif bertersja. Apa kisahnya? Kisah berita Naba abnai Adam. Ibnai. Asalnya ibnun. Seorang anak laki-laki dalam bahasa Arab ialah ibnun. Kalau dua ibnaini. Kalau dua musanna ataupun dual, ya, musanna disebut ibnaini. Jadi itu yang ada ibnai Adam. Dua anak laki-laki Adam. Yang tuanya Qabil, yang mudanya Habil. Qabil yang tua, yang tak berapa semiak tu. Kemudian adiknya Habil. Tapi sudahnya bertaubat jugalah si Qabil tu. Sudahnya dia bertaubat jugalah. Ya. Jadi di sini apa dia? Berita kisah bukan semata-mata untuk halwa telinga. Dalam mizan kita, mizan agama, berita dan kisah itu pengajaran. Ya, berita dan kisah itu adalah pengajaran yang baik sebagai teladan, yang jahat dijadikan sempadan. Jadi nak diceritakan ke atas siapa secara khususnya? Alaihim. Him di sini ialah Bani Israel, Yahudi yang ada di Madinah tu. Maksudnya apa? Dakwah, ya, mizan dakwah ialah manusia itu mesti juga didakwahkan. Walaupun mungkin dia musuh, tapi dakwah tak boleh maknanya lepas ataupun gugur tanggungjawab mendakwah walaupun musuh. Ya, maknanya dalam keadaan bermusuh itu masih perlu ada dakwah. Maksudnya memanglah Yahudi membawa masalah, tapi tidak terus ambil tindakan perang ke atas mereka. Sebaliknya dakwah dema dulu. Apa? Bacakan dulu atas mereka, tilawahkan dulu atas mereka kisah pembunuhan Ibnai Adam. Dua anak laki-laki. Satu ibnun. Kalau dua ibnai ataupun ibnaini. Kenapa hilang nun tu? Itu kena dibahaskan dalam ilmu saraf. Ya tak? Kenapa hilang nun itu? Jadi asalnya ibnaini. Dua anak Adam. Kisah ini kisah yang bilhaq. Apa makna haq? Benar. Bukan batil. Bukan cerita batil, cerita palsu, tak cerita sungguh. Orang Kelantan kata sengoti lah. Maknanya betul cerita ni. Ya ke pun, saya kan pandai cakap Kelantan sangat. Apa kisah benarnya? Ya, apa kisah benarnya? Iz qarraba qurbanan. Dalam Quran ada iz, ada iza. Bezanya ialah iza sesuatu yang belum. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Belum. Apabila bumi bergoncang sekuat-kuat goncangan, belum lagi berlaku.
Idzas samaa'un fatarat. Apabila langit terbelah. Belum lagi weh. Tapi kalau yang telah berlaku. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun. Ingatlah telah berlaku peristiwa. Kami selamatkan kamu. Najjaynakum min ali fir'aun. Kami selamatkan kamu daripada tentera Fir'aun. Tentera Fir'aun ni 600,000. Ramai tak ramai tentera je. Nak ngejar Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa 120,000. Jadi 12,000. Jadi begitu ya. Maknanya bagaimana peristiwa. Jadi ialah sesuatu yang telah. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah telah berkata Allah kepada malaikat. Di sini idh maknanya tak terkala. Ingatlah tak terkala qarraba qurbanan. Jadi cerita korban ni bukan baru. Ia adalah merupakan syariat setiap umat. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi setiap umat itu kami jadikan ibadah korban. Ya. Cuma berbeza syariatnya ialah ada masanya korban itu dengan barang yang kita miliki tak semestinya binatang ternak. Cuma di zaman Nabi binatang ternak yang disebut bahimatul an'am minal ibil wal baqar wal ghanam. Hanya 3 tu. Tak boleh pula tiba-tiba oleh kerana dia bela rusa, dia nak korbankan rusa. Oleh kerana dia bela ayam serama, dia nak korbankan ayam serama. Tak boleh lah. Bahimatil an'am yang disebut dalam Quran ialah 3 lah. Ibil, wal baqar, wal ghanam. Ibil maknanya unta. Baqar maknanya lembu, kerbau yang spesiesnya. Dan ghanam ialah maknanya kambing. Jangan kuda pula. Jadi rupanya pengorbanan ini rupanya qarraba. Disifatkan sebagai taqarrub. Korban apa yang kita sayang untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, sebagai lambang ketundukan, pasrah, tidak akan maknanya mencanggahi perintah dan kehendak Allah. Itu yang disebut qarraba. Contoh ginilah senang. Bila pasangannya udah ngidam, nakkan buah binjai. Nak buat sambal katanya. Binjai nak buat sambal. Atau qarraba makna suami akan mendekatkan diri kepada isteri dengan dia mengorbankan keselesaan dia mencari juga buah binjai ni. Pergilah dia ke permatang binjai. Harap. Tak mandang. Meracun. Pergi pula ke kampung binjai. Permatang binjai dekat permatang Pau. Kampung binjai dekat balik pulau. Haram. Tak mandang. Meracun, kata orang Parit. Ya tak? Sudahnya jumpa di Kuala. Atas Merkit. Ya tak? Atas Merkit Kuala. Bila dia balik semula ke pasangan je, ke isterinya, dia bawa itu tak adalah dia bersungut apa. Bahkan dia rasa seronok. Ya tak? Nyerongin je dia. Ya tak? Bawa balik binjai. Walaupun binjai itu sebenarnya masam. Tak mahu nyerongin. Ya tak? Jadi rasa seronok mengorbankan apa yang maknanya yang dia susah payah itu. Jadi ini maknanya falsafahnya dari sudut mizan korban ini ialah seronok menggembirakan pasangan. Kita seronok maknanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk korbankan apa yang kita sayang. Ya, qarraba. Perkataan qarraba daripada situ timbulnya qarib. Apa makna qarib? Dekat. Qarib kan orang sebut rakan karib. Tinggal lagi Melayu dia qaf tu tak ada. Dia jadi kaf. Rakan karib. Sebenarnya kalau karib lain makna. Kalau karib dalam bahasa Arab ialah sampan. Kalau dia rakan karib, rakan sampan. Macam juga Arab qalbu. Kita ambil kalbu. Arab qalbu. Kita kalbu. Arab kalau kalbu maknanya anjing. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasi. Dan anjing ashabul kahfi standby depan pintu kahfi.
Takut-takut kalau ashabul kahfi diganggu. Wa kalbuhum. Kalbu. Anjing. Kita kalbu hati. Kalbuku merinduimu. Au. Nak buat apa? Aku kan nak kanjin kamu. Jadi begitulah. Betapa bila mana adanya local colouring dalam bahasa, ya, akhirnya mengubah makna. Macam nikmat dengan nikmah. Jauh lagi tu. Kalau nikmat, satu yang mengembirakan. Nikmah. Nikmat. Itu satu musibah, bala, petaka. Jauh larinya weh, ya. Gitulah bila dah tak ada jawi. You know? Yang meniadakan jawi itu bukan orang luar, orang kita juga. Mana ngirakan. Baik. Qarraba qurbanan, qarraba qarib, maknanya mendekatkan diri lalu melakukan pengorbanan. Macam tadilah, mendekatkan diri kepada pasangan lalu melakukan pengorbanan, cari binjai tu. Ke Permatang binjai, kampung binjai, sudahnya jumpa binjai di Merkit Kuala, ya. Contoh, bukanlah nak taksub sangat Kuala tu, ya. Nak ngabur je. Jadi keduanya mengemukakan pengorbanan. Tapi rupanya bukan semua korban diterima. Ya, bukan semua pengorbanan diterima. Kalau kita lihat di sini, fatuqubbila min ahadihima. Tuqubbila ni yang selalu kita sebut taqabbala tu. Tapi baris lain. Kalau selalu kita sebut taqabbalallah, moga Allah terima, itu taqabbalallah. Taqabbalallahu minkum, moga Allah Taala terima daripada kamu semua. Kita bertarawih, kita berselawat, ya. Maknanya moga Allah Taala terima segala tarawih dan selawat kita. Minna wa minkum, daripada kami dan juga daripada kamu. Taqabbal ya karim. Jadi kalau taqabbala menerima, tuqubbila diterima. Baris tu bila berubah lain dia punya itu. Tadi menerima, kali ini diterima. Fatuqubbila, diterima, ya, min ahadihima, korban min ahad. Ahad tu salah seorang, ya, one of them. Ahadihima, yakni hima tu dua orang lah, hima tu dua orang, tapi ahadihima one of them. Diterima, maknanya pengorbanan daripada seorang, iaitu Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima korban Qabil. Ya, ini yang disebut dalam Quran, dalam hadis Nabi, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyibah. Allah Taala itu tayyib, yang elok, yang bagus, yang indah, yang berkualiti. Dikatakan tidak akan terima, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyibah, kecuali Allah tak akan terima kecuali yang baik-baik, yang elok, yang bagus dan berkualiti. Di sinilah silapnya Qabil. Dia tidak korbankan yang terbaik yang ada pada dirinya. Ya, dia nak berdekatkan dirinya kepada Allah. Tapi yang dia dah tak suka, yang dia dah tak mau, itu dikorbankannya. Maka serupalah kita pun, ya tak? Kita tu mestilah beramal dengan yang sebaik-baiknya, tak boleh cincir-hancir. Lebih kurang je lah. Ya tak? Lebih kurang je, cincir-hancir je. Tak, la yaqbalu illa tayyibah. Allah tak akan terima amalan dan sedekah kita melainkan yang baik. Atau bila kita kumpul pakaian terpakai untuk mangsa bencana, angkat-angkat seluar tu ya, udah tak ada getah. Udah loih. Dah loose. Orang kampung kata loih. Dah loih getah. Hope dah tercabut. Hope dah tercabut. Itu nak kita bagi mangsa bencana. Ya Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah kata sekali-kali kamu tak akan dapat kebaikan, kebajikan, sehinggalah kamu infakkan yang kamu kasih. Angkat-angkat seluar tu kan, tarik-tarik, dah tak ada getah, dah loih. Hope dah tercabut. Hope-nya dah tak ada. Apa hal bagi pada orang rupi itu, tak? Kamu sekali-kali tak akan dapat kebajikan sehingga kamu infak dan sumbangkan sesuatu yang kamu kasih. Allahu Akbar, ya.
Itu masalah kita ya. Kadang-kadang kita tu sumbang juga tapi yang dah tak ada. Ya. Jadi di sinilah silapnya Qabil. Dia korbankan sesuatu yang dia tak ada. Habil pula sebagai penternak dikorbankan domba yang paling dia sayang, yang paling terbaik. Jadi maksudnya Allah itu elok, bagus, indah, berkualiti. Takkan terima dari kita melainkan yang elok, yang indah dan berkualiti. Mungkin ada orang kata dia nak cari korban yang murah. Ya, nak cari korban yang murah. Tapi apa risikonya? Risikonya maka kambingnya tidaklah berkualiti ke, lembunya tidak berkualiti ke. Mungkinlah dia murah, ya tak? Tapi maknanya kita, risikonya ialah mungkin dia punya kelasnya B, bukan kelas A punya, ya tak? Begitulah. Tapi maknanya kita harus melihat dari sudut pengorbanan yang terbaik yang kita korbankan, yang kita sayang, masa, tenaga, pemikiran, pengalaman, termasuklah harta benda. Lalu Allah Ta'ala terima salah seorangnya, fatuqubbila min ahadihima walam. Lam tu tidak ataupun did not, ya, recept. Allah tak terima. Maknanya lam tidak ataupun telah tidak. Did not. Dia adalah tidak. Dia ada lan, will never. Sekali-kali tidak akan. Maknanya selamanya tidak akan. Itu lan. Di sini lam. Telah tidak, untuk event ini telah tidak diterima. Yutaqabbal minal akhar, daripada seorang lagi. The other one. Iaitu Qabil. Sacrifice yang dilakukan oleh Qabil tidak diterima pasal dia cincai-hancai, halai-balai. Berbuat ibadat itu tak bersungguh. Ada problem pada hatinya. Dia tidak ikhlas menyantuni perintah Allah. Sepatutnya hati itu kena diperbaiki. Ini mizan kita, iaitu bila berbuat mesti ada keikhlasan. Bukan sekadar buat, melepaskan batuk di tangga. Ya tak? Jadi buat yang terbaik. Innallaha yuhibbu man amila amalan fayutqinuhu. Allah kasih kepada orang yang bila berbuat satu perkara, dia tekun dengan perkara itu. Jadi maknanya kalau tidur, tempat tidur misalnya. Ini tak tidur tengah rumah. Lepas tu tidur bintang pula tu. Ya Allah, menantu. Menantu. Pak mentua sampai nak tengokkan hair, tak? Cucu dia semuanya. Nampaknya menantu tengah muntang. Muntang tengah rumah pula tu. Tak dan ke sampai ke bilik tidur, tak? Budak tu tidur pula, tidur bintang kopi tu, tak? Mak menantu aku. Menantu aku, ya. Contoh, tak, contoh. Bukan tuan-tuan ni, dah orang lain. Jadi maksudnya ialah betapa buat kerja itu dengan ketekunannya. Allah kasih orang berbuat sesuatu perkara dengan tekun. Innallaha yuhibbu man amila amalan fayutqinuhu. Tengok tuan-tuan, sepatutnya apabila Tuhan dah sebut begitu, Qabil ni dia revise. Sepatutnya dia evaluate diri dia. Dia buat penilaian semula. Sepatutnya, tidak demikian. Udahlah hatinya tidak murni menyantuni perintah Allah, lalu dikorbankan yang dia tak sayang. Kemudian dia nak tambah lagi dosa. Apa dia? Qala la aqtulannak. Ia berkata. Qala ni ia berkata. Kalau mereka berkata, qalu. Orang Melayu qalu pula katanya mati. Ya Allah. Sianu-sianu tu ada ke lagi? Sudah qalu katanya. Qalu tu mereka berkata, kalau ia berkata qala. Tengok ada perkara yang perlu diperbetulkan, membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa, ya tak? Jadi berkatalah si Qabil ni. Bukan dia nak revise, bukan dia nak evaluate, bukan dia nak nilai kenapalah Tuhan tak terima korban dia. Qala la aqtulannak. Aku akan bunuh kamu, wahai Habil. Ya, maknanya marahnya dia, korbannya Tuhan tak terima. Dilempiaskan marahnya dengan dia nak bunuh adindanya, adiknya sendiri. Kalau saya nak terjemahkan secara literalnya, qala telah berkata ia, lam di depan tu, lam itu dengan makna demi. Demi pasti, aqtulannak, aku pasti akan bunuh kamu. Dekat mana pasti itu? Nun yang sabdu tu.
Nun yang sabdu tu maknanya pasti, definitely. Dia asalnya aqtulu. Asalnya aqtulu, aku bunuh. Asalnya aqtulu daripada qatala, daripada qatala yaqtulu, uqtul. Ya tak? Aqtulu, aku akan bunuh. Tapi masuk nun tu, pasti aku akan bunuh kamu, wahai Habil. Jadi dia nak nambahkan lagi. Rupanya dalam kehidupan ini, tuan-tuan, memang ada kelompok ataupun watak Qabil. Kita jangan anggap kita hidup dalam suasana malaikat. Ya, kita hidup dalam suasana orang semua baik-baik. Dah. Kewaspadaan kita, ya, tapi jangan sampai bersangka buruk. Tapi hendaklah kita faham dalam kita hidup ini ada watak-watak Qabil. Ya, itu mesti dalam pemikiran kita. Ya, supaya kita tidak rasa putus asa ataupun rasa tak selesa. Tak, ada dua watak, antagonis and protagonis. Ya tak? Ada watak yang memang sikapnya suka bermusuh. Hai Allah. Hidupnya nak bermusuh je. Hari ni dengan siapa aku nak bermusuh? Ini petaka WhatsApp. WhatsApp ni, tuan-tuan, subuh-subuh dah mula bermusuh. Udah ngantor ke orang ni, serang orang tu. Ya. Dulu kita tak ada apa itu, hati kita tenang. Tapi pegang je menatang tu, dah mula. Dah mulalah, maknanya kita kata berkonflik. Ya tak? Dah mula berkonflik tanpa sempadan. Berkonflik tanpa sempadan lah. Dulu nak berkonflik, kena physically. Pergi ke rumah sebelah ke dan sebagainya. Sekarang tak payah. Dengan jari-jari jadi berkonflik. Ya. Allah. Ya. Jadi dia bersumpah, demi aku pasti akan bunuh engkau. Maknanya kekanda yang sepatutnya melindungi adinda. Tapi begitulah maknanya kita kata sikap dan watak manusia Qabil ini. Dia kata aku pasti akan bunuh adinda. Jadi di situlah dalam kehidupan mizannya bahawa hidup ini ada baik ada buruk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji kamu